من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibati lil muttaqin wal hadi ila siratin mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah dan taufik Allah, dengan ketentuan Allah yang baik atas kita. Allah temukan kita dan jumpakan kita dalam satu majlis zikrullah. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita menjadi asbab seperti mana yang disebut oleh Nabi, 7 golongan yang mendapat naungan arasy Allah. Dan pada saat itu kata Rasulullah, yauma la zilla illa zilluhu, tidak ada lindungan arasy melainkan lindungan arasy Allah. Salah satu golongannya iaitu mereka yang bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah, iaitu mereka yang bertemu dalam majlis ilmu dan majlis zikir. Jadi mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ni besok bila kita ni tadi berada di padang mahsyar dengan asbab kita selalu berada dalam majlis ilmu, kita tak merasakan kesengsaraan padang mahsyar. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala mengiktiraf kita, memasukkan kita dalam golongan tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita perkara yang paling penting untuk kita mohon. Kata Rasulullah, yang pertama adalah keyakinan. Keyakinan ni akidah, keyakinan yang baik. Selepas daripada keyakinan, Rasulullah berpesan kepada kita iaitu salamah, keselamatan. Dua perkara ni paling penting, tuan-tuan. Dua perkara ni satu perkara yang paling penting, tetapi manusia dia tidak menghiraukan dua perkara ini, keyakinan dan keselamatan. Kita berdoa kepada Allah, doa ini daripada kecil kita hafal, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita minta dunia kita baik dan akhirat kita baik. Tetapi kadang-kadang manusia ni dia tak adil. Dia nak dunia je baik, akhirat tak baik. Dia nak dunia baik. Kalau ada rumah, rumah yang baik, rumah tu besar, semi-D kan, dia nak rumah baik. Kalau isi nak lawa, putih, hitam tak nak. Tak. Mana orang nak pilih, tuan-tuan? Isteri, kalau abah nak kahwin dengan kau, isteri ni tapi bibir dia sumbing, kita tarik muka, tuan-tuan. Isteri nak baik, isteri nak baik, rumah nak besar baik, kenderaan nak baik. Tapi bila tentang akhirat, kita belum bersiap dirikan rumah yang baik di akhirat, iaitu jannah Allah.
kita tak siap lagi, iaitu kenderaan yang baik, iaitu burak, dan kita tak siap lagi untuk mendapat akan isteri yang baik, iaitu bidadari Allah. Sebab itu apabila manusia dia lupa hakikat kehidupan ini, maka dia akan melakukan kesilapan yang besar dalam hidup ni. Hidup ni tuan-tuan, anugerah yang paling besar. Kalau kita tak hidup, kita tak boleh rasa nikmat iman. Kalau kita tak hidup, kita tak boleh rasa nikmat solat. Dunia, akhirat. Ya, jangan kata tuan-tuan koma je. Belum noktah, koma. Orang yang tak ada nikmat hidup, dia tak dapat nikmat-nikmat yang telah disiapkan oleh Allah. Sama ada nikmat itu nikmat dunia atau nikmat itu nikmat akhirat. Kalau nakkan keselamatan, disebut kepada kita oleh ulama beberapa perkara yang perlu kita jaga. Pertama, kalau kita nak selamat, kita kena ada siapkan diri kita dipanggil qalbun salim, hati yang sejahtera. Maka ulama menyebutkan dalam tafsir, orang yang hati yang sejahtera ini iaitu hati yang mana tidak mensyirikkan Allah, akidahnya akidah tidak mensyirikkan Allah. Ini orang yang qalbun salim. Dan ada ulama menyatakan qalbun salim ini yang Allah sebut dalam Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu, iaitu hari yaumul akhirah, la yanfa', tidak ada manfaat, malun wala banun, harta dan anak pinak, illa man atallaha biqalbin salim, iaitu orang yang sejahtera akidahnya. Bila akidah kita mensyirikkan Allah, ketika itu kita tak selamat. Sebab itu kadang-kadang kita rasa kita dah bagus tuan-tuan, kita dah bagus dah. Rupanya ada perkara yang tak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bagi contoh macam ni tuan-tuan. Kita cukup marah tuan-tuan, ada golongan yang mengatakan Allah bertempat. Marah kita. Allah tu bertempat, marah kita. Golongan ini mengatakan Allah bertempat, marah kita. Betul tak tuan-tuan? Betul. Kita tak cakap, tapi kita berakidah begitu. Kita tak cakap Allah bertempat tuan-tuan, tapi kita berpegang Allah bertempat. Macam mana pula? Macam mana? Apa yang Ustaz cakap ni? Baik, benda ni saya pernah cakap dengan tuan-tuan, takut tuan-tuan lupa. Pasal apa kalau kita pergi Mekah kita takut sangat? Pasal apa tuan-tuan? Sajalah saya nak tanya tuan-tuan, ni hujan-hujan ni, kalau saya ceramah kan tuan-tuan tidur. Jadi kita mengajar sesantai je, kan? Pasal apa tuan-tuan? Waktu kita di Mekah, di Madinah, kita jaga semua perkara. Tuan-tuan kena jawab. Sebab apa? Dekat Seraman Jaya ni jauh. Kita tak cakap Allah bertempat, tapi kita berpegang Allah bertempat. Kita rasa kita dah betul lah tuan-tuan. Rupa kita salah. Kita salah kan? Walhal kita sendiri salah. Jadi kita kena betul pegang yang Allah tidak berkehendak kepada tempat dan Allah tidak berkehendak kepada waktu.
Kita tahu, tetapi kita tak berpegang begitu. Kita sendiri berakidah sedemikian. Sebab itu yang berubah-ubah ini tuan-tuan makhluk, bukan Khalik. Kerana apa makhluk ni berubah-ubah? Sebab saya tak boleh tinggi suara ni tuan-tuan. Speaker ni memang cukup bagus ni. Saya bertempik kan, kalau tuan-tuan sakit telinga kan, itu saya kontrol suara saya tu. Yang berubah-ubah ni, masa muda dia kuat. Kita ada kuat tak tuan-tuan? Ada. Ada kuat tak kita ni? Ada kuat. Masa muda kita kuat, kita lain. Umur dah 50, 60 ni kuat juga, tapi kuat yang tu dah tentulah tuan-tuan. Kuat tidur tu dah tentulah. Jadi kuat tu ada, tapi kuat tu cara orang tua. Maka berubah kuat kita. Kenapa kita berubah kuat kita? Sebab kita ni makhluk. Makhluk ini sifat dia, nama dia alam. Alam sifat dia baharu. Baharu iaitu sifat dia apa? Tiap-tiap yang baharu ni berubah-ubah, dia tak tetap. Yang tidak berubah satu je, Khalik, iaitu Allah. Kita kat Seremban Jaya ke, kita kat Tanah Haram ke, Mekah, Madinah, kat mana pun kudrah Allah tetap esa. Jadi tak ada istilah di Mekah kena takut. Buat kat sini lain macam. Betul. Seremban Jaya jangan takut-takut, tak ya, Allah Ta'ala lemak. Gitu ke tuan-tuan? Gitu ke tuan-tuan? Kalau kita pegang macam tu, syirik tak? Tak, ini benda yang orang tak perasan. Di Mekah jangan, kata dia. Engkau Minah, dia jago kat Mekah ni, kata dia. Di Mekah jangan buat main-main. Allah Ta'ala bayar tunai. Kek Seremban Jaya hutang. Agak-agak lah tuan-tuan. Agak-agak kalau pegang macam tu, kudrah Allah berbilang-bilang ke kudrah Allah esa? Dia nak tanya tuan-tuan ni sebab tuan-tuan yang pegang macam tu, bukan saya. Macam mana? Berbilang-bilang ke esa? Kalau macam tu lah, berbilang-bilang kan, berbilang-bilang kita belajar tauhid, ta'addud ni mustahil. Jika kita berpegang sedemikian, syirik tak? Kalau syirik, semayang terima tak? Umrah terima tak? Yang tu kita pergi masjid macam mana? Kita semayang kat Masjid Haram, agak-agak terima tak orang syirik pergi semayang? Bila dia tak terima, macam mana lah 100,000 tu? Tak ada lah 100,000. Sebab yang semayang tu bukan Islam. Kita belajar. Tu dia ni, ni pelan-pelan ni tuan-tuan, tak boleh laju cakap ni. Sifat yang mustahil, iaitu sifat yang tak layak langsung pada Allah. Jika kita berpegang dan berakidah sedemikian, maknanya kita ni telah mensekutukan Allah pada sifatnya. Tak boleh. Ketika itu tak diterimalah salat, ibadat orang yang mensyirikkan Allah. Nak selamat, jaga akidah.
kan? Kita belajar sifat wujud. Baik tuan-tuan, ni saya santai ni, hujan-hujan ni soju kan. Kita belajar sifat 20. Allah Ta'ala wujud. Wajib tak Allah Ta'ala wujud tuan-tuan? Sajalah nak tanya tuan-tuan, wajib tak? Wajib Allah wujud. Mustahil. Wajib Allah ada. Mustahil Allah tak ada. Betul tak tuan-tuan? Kita belajar macam tu kan sifat 20. Yo, baik. Saya nak tanya, bila masa kita rasa ada Allah? Nak tanya ni. Kita simpan dulu soalan ni. Simpan dulu. Baik. Tuan-tuan nak pergi Langkawi lah cakap. Langkawi. Kan? Ya. Nak makan siakap pun. Semanjaya ada siakap. Tak jaga Langkawi tu. Tuan-tuan bawa RM1,000. Agak-agak tuan-tuan yakin tak kalau tuan-tuan nak pergi masuk kedai ke, nak pergi masuk mall ke, tuan-tuan yakin tak tuan-tuan masuk tu? Yakin kan? Sebab apa tuan-tuan yakin? Sebab rasa ada ke tuan-tuan pegang je duit tu? Tuan-tuan tak pegang kan duit tu, betul tak? Tuan-tuan letak dalam beg kan? Duit tu tuan-tuan letak dalam beg. Duit tu tuan-tuan letak dalam poket. Tapi tuan-tuan rasa ada duit. Ya ke tak? Ya kan? Tuan-tuan rasa ada duit. Ketika itu tuan-tuan yakin. Tuan-tuan masuk kedai, yakin tengok orang perempuan, tengok beg tangan kan, lihat atas bawah, buka zip kan, yakin sebab tuan-tuan rasa ada duit. Kita belajar sifat wujud Allah ada bila masa kita rasa ada Allah Ta'ala. Tanya ni, hilang duit rasa tak tuan-tuan? Tiba-tiba masuk kedai duit hilang, tuan-tuan rasa apa? Macam-macam rasa kan. Allah Ta'ala hilang dalam diri kita, tuan-tuan rasa apa? Rasa apa? Tenang je, lantaklah hilang. Jangan kata saya hilang, dah motor jangan hilang, sudah. Allah Ta'ala hilang, lantaklah dia. Berapa tahun kita rasa macam tu? Bermakna kita tak selamat lagi. Sebab apa saya rasa kita tak selamat? Sebab kita masih lagi duduk pada ilmul yakin. Tahu ya. Tahu ya. Ni jaga tuan-tuan. Nak selamat kena ada qalbun salim. Hati ni sejahtera. Akidah yang baik, akidah yang betul. Yang kedua, kalau nak selamat, ya. Apa kata ulama jika nak selamat? Ya. Mohon kepada Allah, rasa takut kepada Allah Ta'ala. Jalan nak takut ni macam mana tuan-tuan? Jalan dia ilmu. Jalan dia ilmu. Sebab Allah Ta'ala sebut begitu dalam Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Bahawasanya orang yang takut kepada Allah di kalangan hambanya yang berilmu. Takut ni tuan-tuan, sehinggakan kita dapat menghilangkan rasa takut selain Allah.
Ini betul takut. Maka kita dulu pada lafaz awam, lafaz biasa disebut betul. Siapa orang yang takut pada Allah Ta'ala? Iaitu orang yang melaksanakan kewajipan dan meninggalkan perkara kejahatan. Itu amal dia. Amal dia itu dia. Rasa dia macam mana tuan? Mesti ada takut tu pada perjalanan usul. Yang tu takut pada perjalanan pekah. Takut pada perjalanan pekah, buat benda baik, tinggal benda jahat. Takut pada perjalanan ilmu usul, macam mana tuan-tuan? Kita pergi kubur seorang-seorang. Rasa tak tuan-tuan? Rasa apa? Tuan-tuan rasa apa? Rasa ada Allah ke rasa ada hantu? Tuan-tuan jangan bohong. Allah Ta'ala maha mengetahui tuan-tuan. Tuan-tuan bohong berdosa. Tuan-tuan bukan berdosa dengan saya, tuan-tuan berdosa dengan Allah Ta'ala. Saya tak takut Ustaz. Buat acah-acah beranilah. Rupanya Allah tahu. Pada ketika itu, sebab apa kita pergi tempat gelap, pergi tempat seram, merasa takut? Sebab kita telah tahu, mengenal benda yang kita takut ini boleh memberi mudarat. Betul tak? Lalu kita tak yakin. Yang bersifat memberi mudarat dan memberi manfaat adalah Allah. Sebab kita memang dia kecil dah diajar macam tu. Itu yang datang perasaan macam-macam tuan-tuan. Walhal orang yang yakin dengan Allah, dia tak meletakkan takut selain Allah. Ni pada perjalanan usul. Sebab itu kata ulama, orang yang takut kepada Allah lalu dia yakin. Orang yang yakin kepada Allah lalu dia bergantung kepada Allah. Ini yang tidak ada Tuhan, yang bersifat dengan sifat ketuhanan melainkan Allah. Jadi kita ni kerja kita apa tuan-tuan? Kena menafikan, menolak selain Allah, tidak bersifat dengan sifat uluhiyah. Tak boleh bergantung selain daripada Allah. Ini yang orang tua-tua dulu diamalkan ni masa kita nak la ilaha illallah. Perasan tak? Ya Latifu ya Kafi ya Hafizu ya Syafi. Tu ada ilmu tu tuan-tuan. Mana dia nak pegang tu? Pertama, la maujud, kan? La maujud bihaqqin illallah. Bukan saja tuan-tuan, kalau zikir tak jadi akidah, dia cuma dapat pahala tapi tak selamat. Zikir dia jadi zikir, dia tak jadi akidah. Kita kena zikir jadi akidah. Tasbih jadi akidah. Tahlil jadi akidah. Takbir jadi akidah. Hauqalah jadi akidah. Jangan jadi zikir ya. La haula wala quwwata illa billahil azim. Jadi zikir. Kena jadi akidah. Tak ada daya dan upaya untuk buat baik dan meninggalkan kejahatan, melainkan dengan pertolongan
Allah. Ya ke tuan-tuan? Anak tanya, ya ke? Ya ke? Buat baik, nak tinggal jahat, kalau Allah tak tolong, tak boleh buat. Ya ke? Nak tanya ni. Orang Sumanjaya ni bisu ke semua? Suman Selatan, Sumanjaya pula. Marah Sumanjaya. Dia tadi Sumanjaya. Kami tak ada kena-mengena dengan cerita ni Ustaz, kata dia. Baik. Ya. Tidak ada daya dan upaya buat baik dan meninggalkan jahat melainkan dengan pertolongan Allah. Ya ke tuan-tuan? Ya kan? Ya. Sebab Nabi cakap macam tu. Mana dia tuan-tuan? Betul ke orang yang tahu boleh buat baik? Betul ke orang yang kuat, sihat boleh buat baik? Ya ke tuan-tuan? Agak-agak lah. Kita badan kuat, nak angkat takbir pukul 4 pagi. Boleh tak? Tunggu dian. Boleh tak? Boleh tuan-tuan. Tahqiq dalam hutan seorang. Kalau saya tak tunggu, ada penunggu lain, kata dia. Nampak tak? Hilang takut sabit durian, betul tak? Pasal apa? Angkat tangan tak lalu tuan-tuan, tak boleh buat. Pukul 4 pagi tak boleh buat 4 pagi. Kita kata kita kuat, kita kata kita sihat. Nak kata jahil, tahu. Nak kata jahil, tahu. Rupa dia, ni kata jadi akidah. La haula wala quwwata illa billahil azim. Bila kita jadi akidah, tak kala tu apa yang kita kena buat seorang hamba Allah? Berharap dan berdoa. Yang ni yang diajar adik Nabi. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bila kita tak baca pun tuan-tuan, kita rasa kita boleh buat. Allahumma, ya Allah, a'inni, tolonglah aku, ala zikrika, nak berzikir, nak ingat engkau, wa syukrika, nak bersyukur pada engkau, wa husni ibadatik, nak buat ibadat yang sebaik-baiknya pada engkau, ya Allah. Kita tak minta, sebab kita tak akidah macam tu. Kita rasa aku kuat, aku sihat, aku ada duit, kita tak payahlah minta. Nampak? Padahal Allah Ta'ala ingat kat kita tiap-tiap minggu pagi Jumaat. Allah ajar kita tiap-tiap minggu tuan-tuan. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Kan? فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم, perkara yang dirahsiakan oleh Allah. Dan semua orang tak tahu. Bangun malam, walaupun kita tahu kita kuat, kita tahu tuan-tuan, benda tu jahat, tapi kita buat lagi. Siapalah agak-agak yang daripada 1 Januari 2021 sampai hari ni tak mengumpat, angkat tangan, saya bagi RM50. Tak kata buruk orang lain. Saya tak kata, saya dengar, sama lah.
Orang yang bercakap dan orang yang mendengar, Nabi kata sekutu. Agak-agak tuan-tuan, kita tahu mengumpat tu haram. Sebab apa sampai sekarang tak boleh? Kalau sampai sekarang tak berhenti mengumpat, mana pahala kita tuan-tuan, yang kita bangga-banggakan sangat ni? Mana pahala kita? Sebab Nabi cakap macam tu. Orang yang mengumpat, seluruh amal soleh dia dibagi ke orang tu. Dosa dia pula kita pula ambil. Itu kalau seorang. Kalau 50 orang, 50 orang punya dosa kita tanggung. Jadi mana yang kita nak bangga-bangga sangat? Kita tak ada perasaan takut. Perasaan takut pada perjalanan ilmu tasawuf, ni ada dia. Dia rasa, ya Allah, salah saya ni banyak, ya Allah. Nampak saya ni macam baik, ya kan? Rupanya tak berhenti kata orang lagi. Nampak tak? Kita nampak macam baik. Rupanya setan. Setan tu bukan pada sisi manusia, tetapi setan tu pada sisi Allah. Manusia tengok kita baik tuan-tuan, semayang kan, ngaji, betul tak? Rupanya pada Allah kau jahat lagi, kau mengumpat tak tinggal lagi, tak berhenti lagi. Kau baca Quran, memang baca Quran, tapi mengumpat tak berhenti. Kalau kita sendiri tak boleh meyakinkan, macam mana tuan-tuan? Sebab itu kena ada sifat takut dalam hati. Takut ni jalan tiga ilmu. Jangan takut jalan satu ilmu. Takut pada fiqh, pada tauhid ni tak takut, pada tasawuf tak takut. Yang ni jalan dia. Kita Allah ajar kita semayang. Nabi cakap apa? As-salatu imaduddin. Semayang itu tiang agama. Tuan-tuan, semayang ni apa tuan-tuan? Kursi tuan-tuan ni saya macam nak jatuh ke bawah. Jangan saya turun bawah sudah. Salat ni tuan-tuan kan, kalau dapat 4 sifat pada salat tu, selesai. Salat ni sad, lam, alif, lagi satu apa tuan-tuan? Ta marbuta. Apa pandai lah tuan-tuan tu. Sad, apa makna sad? Sidik. Makin semayang makin sidik dia. Sidik ni apa tuan-tuan? Akidah dia benar. Apa iman? Al-iman tasdiqu bil qalbi, iqraru bil lisan, tasdik dengan hati, beramal dengan anggota. Masa tuan-tuan sujud, tuan-tuan kena membenarkan Allah. La ma'budan bihaqqin illa, tidak ada berhak untuk aku meletakkan ubudiyah hanya pada Allah. Aku tak boleh sujud pada benda lain. Aku tak boleh sujud selain daripada Allah. Baru kita sujud tu rasa tuan-tuan, rasa kehambaan. Ya Allah, aku ni hamba Engkau ya Allah. Kan sebelum nak sujud kan kita cakap dulu dengan Allah Ta'ala, betul tak? Kita cakap apa tuan-tuan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, akan Dikau kami letakkan ubudiyah, akan Dikau kami minta tolong. Tak? Ada? Minta tolong.
Ini yang kita pegang ni. Kita benarkan, sentiasa membenarkan akidah kita. Ibadat semayang je Rasulullah menghadap hadrah Allah. Ibadat lain tak ada, tuan-tuan. Puasa tak, zakat tak, haji tak, semayang je. Ke saya salah, tuan-tuan? Isra' Mi'raj ni terima semayang ke terima puasa? Semayang. Semayang. Maka semayang ni bukan sekadar salat. Sebab itu apa kata Allah dalam Quran? Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Makin semayang makin baik. Itu kalau makna yang mudah lah. Semayang itu mencegah dari fahsyak dan munkar. Makin semayang makin baik, bukan makin semayang makin jahat. Semayang jahat tak tinggal, tuan-tuan. Jadi semayang tu pada kita sah, pada pekah. Pada Allah terima tak? Tanda semayang tu diterima di Allah, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Lam pada salat, makna dia apa, tuan-tuan? Lutfu, kelembutan. Makin sujud, hati kita makin lembut dengan Allah, makin lembut dengan agama. Makin lembut. Dan tuan, kita ni duduk zaman akhir ni, tuan-tuan, bukan zaman awal. Zaman akhir. Tuan-tuan tengoklah sekarang Saudi jadi apa dah, tuan-tuan. Nabi dah sebut dah. Nabi kata nanti bumi Najat ni akan keluarnya tanduk setan, dan keluarnya fitnah-fitnah daripada bumi Najat. Riyad. Itu juga. Apa jadi, tuan-tuan sekarang? Tak tahulah, tuan-tuan, yang ni betul tak betul, wallahu alam. Tapi gambar yang saya tengok, video yang saya tengok itu, tuan-tuan, kawasan kelab yang dia menjadikan rumah tu jadi kelab malam, iaitu sekitaran di antara Jeddah nak masuk ke Mekah, di tengah-tengah kawasan perumahan. Sekarang mereka dah ada kelab-kelab malam, kawasan perumahan, tuan-tuan. Ini kawasan Jeddah ke Mekah, tuan-tuan. Kalau ikut daripada bangunan tu, daripada kawasan yang lazim kita tengok, itulah kawasan ni. Wallahu alam lah, kita tak tahulah kan. Sekarang ni zaman dah akhir ni. Ni zaman akhir dah, tuan-tuan. Akhir dah, ujung-ujung dah. Zaman manusia mula rosak. Dan akidah ni mula ditarik oleh Allah sikit-sikit. Tanda akhir zaman, iaitu iman mula dicabut sedikit demi sedikit. Semua nak kena hati-hati sekarang. Jaga-jagalah. Saya minta lah, tuan-tuan, jangan tinggal. Saya zikir ni, tuan-tuan, saya dapat daripada saya kecil. Almarhum orang tua saya diajar saya tu kecil, semasa saya tu kecil lagi, umur 11 tahun. Tak silap saya lebih kurang dalam 12 tahun saya. Punya lama saya tak dengar orang baca, tuan-tuan. Satu hari saya mengajar di Al-Usta. Tuan Imam ni kira orang lama lah, tuan-tuan, lebih kurang dalam 60 lebih. Habis semayang saya dengar dia baca. Saya rasa dah lama saya tak dengar orang baca benda ni. Lama betul. Sebab itu mereka ni, kalau kita lihat kekalahan kita pada zaman sekarang, iaitu kekalahan dalam beramal. Orang sekarang, tuan-tuan, saya minta maaf cakap,
Orang sekarang ilmu banyak, tapi dilemahkan oleh Allah badan mereka. Sebab Nabi cakap macam tu, umat aku akhir zaman umurnya pendek, badannya lemah. Lemah ni apa tuan-tuan? Bukan lemah dengan dunia, tak. Dengan dunia orang tak lemah, orang kuat tuan-tuan. Orang cari duit kuat kan? Orang meeting, orang cari duit tuan-tuan, bukan 1 kilometer, 20, 30 kilometer tuan-tuan, orang boleh cari duit. Katil bilik kita nak pergi bilik air berapa kilometer agak? Berapa kilometer? Agak-agak tuan-tuan lah, ada tak 20 kilometer? Mana ada? Nak pergi ambil semayang pukul 4 pagi, pergi ambil semayang, tak lah kan? Lemah iman. Tak, saya lemah iman lah. Tak boleh lah, lemah lah iman, melemah sangat. Tak, cari duit berkilo-kilo kilometer tuan-tuan, boleh? Kita boleh yakin dengan imbuhan makhluk. Agak-agak lah ni saya nak bawa ni, nak bawa kehidupan kita pada akidah. Kita kerja tuan-tuan, kerja kan. Sebab apa kita boleh dari hari Senin sampai hari Sabtu? Sabtu half day dululah. Sekarang dah tak tahu dah mana Sabtu yang half day, mana Sabtu yang apa, kita pun tak tahu kan. Sekolah pun macam tu, anak itu sekolah tak sekolah, kejap sekolah, kejap tak sekolah kan. Macam coklat apa, biskut cik semua, sekejap ada, sekejap tak ada, sekejap ada, sekejap tak ada kan. Sekarang ni tak tahu. Kita jangan bincang yang itulah. Kita ni semangat kerja sebab apa tuan-tuan? Macam mana Zul? Kau kerja ke ganggu? Kenapa Zul semangat kerja? Sebab nampak gaji tu. Kalau tak dijanjikan gaji tu, kau pergi tak Zul? Tanda saya. Dia tak janjikan gaji, datanglah kerja je. Kita yakin tuan-tuan, yakin. Nampak? Yang ni yang dijanjikan oleh makhluk. Allah janjikan imbuhan pada kita. Sebab apa kita tak yakin tuan-tuan? Kau buat ni aku bagi ni, kau buat ni aku bagi ni, kau buat ni. Kenapa kita tak boleh buat? Tak sungguh pun. Agak-agak dia ada pergi ke iman tak tuan-tuan? Rukun iman. Ada tak beriman dengan hari akhirat? Ada tak? Saya tak pandai tuan-tuan. Saya tak pandai. Jadi kalau kita tak yakin, macam kita yakin dengan dunia ni tadi. Sebab pada ilmu tauhid dia tak boleh ragu, dia kena tahqiq. Tak ada ruang ragu. Kalau ragu, tanda dia tak beriman. Ini yang saya kata hati-hati. Sebab besok balik dia tak tanya duit kau banyak mana, rumah kau besar mana. Tak tanya. Yang dia tanya apa? Tuhan kau siapa? Man rabbuka? Dia tanya tu. Makin semayang, hati kita semakin lembut. Ingat zikir saya baca 3 kali. Lepas habis semayang, tuan-tuan terus baca je. Siapa yang beramal dengannya, Allah ampunkan dosanya. Tapi dosa kecil. Dosa kecil. Walaupun sebanyak buih di laut. Sebanyak buih kat laut. Hebat kan? Nabi sebut buih kat laut. Sebab apa? Buih ni datang ombak hilang. Betul, ada lagi tak?
Sebab kita ni tak berhenti buat dosa. Betul diibaratkan buih, buat dosa tak berhenti, taubat-taubat buat, taubat-taubat buat kan. Hari ni rasa macam nak masuk syurga sangat kan. Esok lusa teringinlah masuk neraka jahanam, kata dia. Yang tu tak nak berhenti buat dosa tu. Kita dah umur dah banyak dah, umur 60 tahun. Umur 60, dosa tak berhenti, tuan-tuan. Macam mana esok kalau lepas mati kan? Yang ni yang kita selalu nak kena fikir. Ya Allah, tolonglah, ya Allah, tolonglah, ya Allah. Minta Allah Ta'ala tolonglah, ya Allah. Dalam pada aku berbuat kewajipan, perkara yang baik, tolong aku untuk berhenti daripada buat jahat. Sebab kita takut besok balik, kita tengok suratan amal kita kosong. Mana dosa mengumpat, dosa hasad, dosa bergaduh dengan adik-beradik, bukan apa ke tuan-tuan. Sebab tanah bergaduh tuan-tuan. Dia mudah aja kalau ikut Allah Ta'ala. Kalau ikut Allah, Allah kurniakan apa perkara yang telah dijanjikan oleh Allah. Percayalah tuan-tuan. Saya sejak almarhum ajar saya tu saya pegang sampai sekarang. Saya pegang tu sampai sekarang. Percayalah dengan Allah, yakin dengan Allah. Dia pesan kat saya, yakin dengan Allah, insya-Allah, dia kata. Kau yakin dengan Allah, sebanyak mana yakin kau dengan Allah, sebanyak itu datangnya pertolongan Allah pada engkau, kata. Kalau kau ragu, kau sendiri tak percaya Allah Ta'ala, macam mana Allah nak tolong kau? Kena yakin tuan-tuan. Jadi apa zikir dia? Saya baca ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahan wahidan wa rabban syahidan la ma'budan siwahu wa nahnu lahu muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahan wahidan wa rabban syahidan la ma'budan siwahu wa nahnu lahu muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahan wahidan wa rabban syahidan la ma'budan siwahu wa nahnu lahu muslimun. Hafal kan? Saya dah tua lah ustaz, kata dia. Yang tu susah nak hafal, salahkan tua lah. Orang muda pun tak hafal lah. Lepas tu kata ulama, antara menggelapkan hati itu dosa. Berhenti buat dosa. Dosa zahir, dosa batin. Jangan tengok zahir. Dia tak semayang lagi, marah kita orang tak semayang. Betul tak tuan-tuan? Orang mengumpat tak marah, orang takabur tak marah, orang riak tak marah. Sekarang berapa ramai, semua orang tunjukkan semua perkara dunia dia. Tunjuk rumah besar, tunjuk duit banyak, tunjuk kereta mewah. Nak rumah besar tak salah, tapi jangan sampai jadi berdosa. Duit banyak tak salah, jangan sampai jadi berdosa tuan-tuan.
Jadikan asbab yang ada pada kita menjadi asbab untuk kita masuk syurga Allah. Jadikan kenderaan kita jadi asbab masuk syurga. Jadikan rumah kita menjadi asbab untuk kita masuk syurga. Jadikan harta kita menjadi asbab harta itu boleh buat kita masuk syurga. Ini yang tiap-tiap kali khutbah dulu, sekaranglah tak ada dah. Jadikanlah dunia itu jambatan ke akhirat. Sekarang tak ada dah tuan-tuan. Kan? Istilah tu dah tak dengar dah. Ni dikatakan menjadi asbab untuk kita masuk syurga Allah. 825 tuan-tuan. Lagi bukan lam dah lutfu, alif pada salat itu ulfa. Berjinak-jinak takarrub. Kita salat ini menjadi jalan bertambah kita takarrub dengan Allah. Kita berjinak dengan Allah, berkasih dengan Allah, dekat dengan Allah. Makin kita banyak sujud, makin kita rasa sayang ke Allah Ta'ala, dan takwa. Makin semayang, makin rasa takut dengan Allah. Bagi kita nampak kebesaran Allah, dikurniakan rasa kebesaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ni lah tuan-tuan. Tapi jangan jadikan semayang itu sebagai semayang dia. Jadikan semayang itu sebagai akidah. Jadikan pegangan dalam hidup kita. Itu disebut oleh Nabi, as-salatu imaduddin, faman aqamaha aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Semayang tu tiang agama. Jadi setakat inilah tuan-tuan pertemuan saya dengan tuan-tuan pada kali ini. Terima kasih Surah An-Nur jemput saya. Kemarin pun ada tak dapat, batal. Minta maaf ya. Bukan disengajakan, tak disengajakan. Tuan-tuan tolong doa, mudah-mudahan Allah kurniakan saya husnul khatimah, dan tuan-tuan juga Allah kurniakan husnul khatimah insya-Allah. Yang kedua, tuan-tuan tolong doakan insya-Allah saya sedang membuka satu lagi madrasah, tapi dekat Pantai Timur. Yang tahu tuan-tuan yang dah dapat maklumat ni, alhamdulillah. Saya minta doa jadi dengar macam ni, ustaz nak minta sumbangan kau, dia kata dalam hati dia kan, habislah kita malam ni, dia kata dia. Saya tak minta sumbangan tuan-tuan, saya minta doa. Saya tahu tuan-tuan kedekut Haji Bakhil Hajah Bakhilah. Haji Bakhil Hajah Bakhilah nama dia. Itu saya tak nak minta sumbangan. Minta duit orang marah. Minta doa orang tak marah. Sebenarnya doa itulah lebih besar daripada duit. Itu dia. Betul, saya minta doa. Tuan-tuan tolong doa saya, Allah Ta'ala takdirkan pada kami buka satu madrasah lagi di Kuala Terengganu. Sebenarnya tanah itu, madrasah itu diwakafkan, tanah itu diwakafkan oleh seorang hamba Allah di Kuala Terengganu. Saya telah terima, saya rasa dah 2 bulan kot. Alhamdulillah, dalam masa 2 bulan ni alhamdulillah kita dah tukar nama, dan dalam bulan ni kita akan bayar taksiran pindah milik daripada HDN. Dan satu maklumat kepada tuan-tuan, kami sekarang ni kita tengah buat surau, dan dah tegak tiang lah. Tuan-tuan tolong doa, sebab saya mohon dengan Allah, mudah-mudahan setahun kita dapat menyiapkan semua prasarana madrasah ini.
daripada suraunya. Surau kami tu, surau madrasah tu keluasannya 10,000 kaki persegi. Cuba tuan-tuan bayangkan, kira lebih kurang 2 kali surau An-Nur ni. 2 kali surau An-Nur ni. Tapi besar lagi. Sebab madrasah ni betul-betul tepi jalan, bersebelahan dengan stesen minyak. Jadi saya buat surau tu, satu kegunaan untuk ahli madrasah, yang kedua untuk orang ramai datang semayang. Sebab laluan itu laluan utama untuk ke Kelantan. Jadi memang jalan utama. Jadi bila cuti orang akan banyak lalu situ, jadi kita buka lah. Sebab tu saya buat besar. Mudah-mudahan dapat membantu ummah yang berada di kawasan sekitar. Tuan-tuan tolong doa. InsyaAllah selepas kita buat surau ni, kita akan naikkan 2 blok asrama, seluas lebih kurang juga dalam 10,000 kaki persegi juga, dan beberapa bangunan-bangunan yang lain. Saya minta dengan Allah Ta'ala tolong bantu, Allah Ta'ala bantu kami, siapkan dalam masa setahun. Jadi sebenarnya kenapa Ustaz apa buka sekolah lagi, sebenarnya saya pun tak tahu tuan-tuan. Dan tanah yang kita terima ni bukan orang yang pertama wakafkan tanah pada saya. Sebelum ni ramai orang wakafkan. Di Negeri Sembilan ada orang wakafkan tuan-tuan, di Kuala Pilah, lebih kurang dalam 3 ekar setengah saja. Tapi saya tak terima tuan. Kalau nak kongsikan, setiap negeri ada orang wakafkan dengan saya, tapi saya tak terima. Saya tak terbuka hati pun tuan-tuan. Tak terbuka langsung hati saya. Saya nak terima sebab saya kata bukan satu keperluan. Tetapi tak tahu apa takdirnya, bila hamba Allah ni, boleh katakan seluruh keluarganya minta kepada saya pun bagi masa jugalah. Jadi saya terima. Tak tahu apa takdir Allah. Takdir Allah tu saya tak tahu. Sebab itulah rukun iman yang ke-6, beriman dengan qada dan qadar Allah. Walhal kalau ikut keluasan, ada orang wakafkan pada saya lebih luas lagi. Di Kuala Lipis 12 ekar tuan-tuan. Saya tak terima. Saya tak terima. Jadi tak ada keperluan pun. Tetapi kenapa saya terima di Pantai Timur ni, saya tak tahu takdir Allah. Jadi saya tak ada buat lot-lot wakaf ke apa ke, tak ada. Cuma saya sampaikan maklumat macam ni. Macam mana Ustaz nak buat sekolah, surau tanpa Ustaz buat apa-apa? Saya pegang macam ni. Setiap takdir yang Allah takdirkan kepada kita, pasti telah disiapkan takdir tersebut. Ke macam mana tuan-tuan? Allah Ta'ala tentu kat kita, dia bagi tanah kat kita untuk buat madrasah. Takkan nak tegak surau Allah tak bagi? Tentu Allah siapkan dah. Siapa dia, duit dari mana, dana dari mana. Sebab itu saya minta doa tuan-tuan, supaya apa yang saya buat ni ikhlas. Kata orang jumpa saya, Ustaz ni gila lah, dia kata. Buat apa lah gila, orang lain buka sekolah sibuk nak cari dana apa, Ustaz selamba je. Memang saya tak sibuk tuan-tuan. Buat apa pening kepala, barang anda siap. Takdir yang berlaku atas kita, benda dah siap. Tuan-tuan sakit tu takdir tak? Takdir tak? Yang tuan-tuan patut fikir, makan ubat ke bila nak sihat? Saya nak tanya tuan-tuan. Yang tuan-tuan fikir, yang patut tuan-tuan fikir, yang patut tuan-tuan buat, makan ubat ke, atau tuan-tuan fikir bila nak sihat, bila nak sihat, bila nak sihat? Bila nak sihat tu kerja tuan-tuan ke takdir Allah? Kata Ustaz nak berhenti 8.30, tak berhenti lagi. Itulah takdir. Sakit tu takdir, sihat tu takdir. Kerja hamba apa? Makan ubat.
Jadi ustaz ni ikhtiar apa? Ni saya bagi tahu tuan-tuan. Itulah ikhtiar saya. Ustaz tak buat tabung. Belum pasti bawa tabung penuh tabung. Betul tak? Betul lah tuan-tuan. Tapi kalau minta doa, penuh doa. Ya ke? Ya Allah. Saya cakap ni tuan-tuan kata amin, amin. Doa lah tu. Bawa tabung belum tentu lagi. Hati saya cakap minta duit orang marah sebab haji bakhil dengan hajah bakhilah. Tu gurau tu, ya. Tuan-tuan orang pemurah, ya. InsyaAllah setakat ni tolong doa, ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa qalban khashi'a wa yaqinan sadiqa wa dinan qayyima wa rizqan halalan tayyiba. Ya Allah, tutuplah segala aib-aib kami di dunia dan di akhirat dengan keelokan-Mu ya Allah. Ya Allah, tutuplah kejahilan kami dengan ilmu-Mu ya Allah. Tutuplah segala kehinaan kami di dunia dan di akhirat dengan kemuliaan-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tenangkan kehidupan kami ya Allah dan keluarga kami di dunia dan di akhirat. Kurniakanlah ketenangan bagi kami di dunia dan di akhirat ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbaraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takabbalallahu minna wa minkum.